memang dah lama dah this konflik antara satu sama lain. So I nak tahu Palestine tu siapa punya sebenarnya? Sebab this Israel people, diorang cakap is Israel punya. Diorang cakap the promised land in the Bible. So tapi merujuk history, orang-orang Israel datang naik boat daripada Europe after they got kicked out by Hitler. So saya nak tanya, who actually owns Palestine ni sebenarnya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ikut pada sejarah sebenarnya, bandar Quds atau Palestin itu sendiri, dia punya sejarah kembali kepada 3,000 tahun sebelum Isa alaihissalam. 3,000 years. Dan ketika tu nama bandar tersebut ataupun nama negara berkenaan actually bersempena. Jerusalem is actually bersempena dengan nama raja yang ada di situ. Yang dia Raja Salim atau Shalim, yang merupakan kawan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. So basically kalau diorang nak kata apa, kita by claiming by claim siapa duduk sana dulu memang Arab lah. Sebab Arab daripada apa, Jebusit ataupun Yabus. Dalam bahasa Arab Yabus, dalam bahasa Inggeris kita Jebusite. Dia pasal diorang guna istilah apa, J silent silent J. Yabus Dia Y, yes. Apa tahu orang belah apa Amerika Latin pun guna kalimah tersebut betul ya. Dia J jadi Y yes. So jadi asal Yabus, nama Yabusiah. Dia orang tinggal di situ 3,000 years before Isa alaihissalam, before Christ. Dan apa, dari situ sebenarnya kita faham kalau orang Israel ataupun anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, dia orang claim tanah tu tanah dia orang. Tajuk asal dia actually Ibrahim, bapa mereka, itu bapa juga pada Nabi Ismail alaihissalam dan keturunan orang Arab, pindah daripada Babylon ke Palestin selepas orang dah ada kat situ. Dia bukan the one who establish negara berkenaan. So dia pendatang. Mana Ibrahim dengan Sarah, dia keluar, kalau ikut daripada hadis Sahih Muslim, keluar daripada Babylon, pergi Iraq, pergi ke Mesir. Kemudian daripada Mesir berlaku kisah dan hadis Nabi sebutkan berkenaan dengan percubaan daripada Raja Mesir untuk menggoda isteri Ibrahim, Sarah, untuk jadi dia punya gundik. Ketika itu Ibrahim duduk berdoa kepada Allah Ta'ala dan raja tu gagal, dan dia rasa malu, dia hadiahkan anak dia kepada Sarah, iaitu Hajar, sebagai hamba. So lepas tu diorang daripada Mesir keluar pergi ke Palestin, pergi Quds. Itu asal pertama. Dan kemudian duduk di sana, kita tahu bahawa Ibrahim datang tu dah establish, dah ada negara. Dia berbeza macam kalau kita tengok macam kes Mekah. Kalau Mekah kita lihat Hajar dan Ismail datang dekat tepi telaga Zamzam tu, tempat Zamzam tu keluar mata air tu, diorang yang establish perkampungan di situ. Orang-orang yang mendatang, orang-orang Arab yang melintas, disinggah di situ, minta izin dengan mereka supaya diorang tuan tanah. Sebab diorang yang asal establish ada air kat situ, so orang Arab Jurhum datang nak tinggal bersama dengan mereka. Sedangkan di Palestin sendiri, kalau kita faham betul, sebelum daripada Ibrahim alaihissalam, Ibrahim bapa kepada Ishak, Ishak bapa pada Yaqub. Yaqub inilah Israel. Dan Al-Quran Karim sebutkan sebagai Israel Yaqub. So bila anak-anak Yaqub yang 12 orang descendant dia, itu dipanggil Bani Israel. So kalau nak claim bahawa itu tanah diorang asal, jawapannya salah. Pasal salah sebab diorang bukan orang original. Pasal Ibrahim datang situ dah ada negara, dah ada orang kat situ. Bahkan raja, bahkan Jerusalem, actually Yerusalem atau Jerusalem tu berasal daripada Jerusalem, iaitu bandar Salim, itu balik pada raja yang memerintah tempat berkenaan. So basically about claiming tu satu benda. Dan memang kita kata diorang telah terusirnya orang-orang Israel atau Bani Israel ni, Yahudi ni, daripada tanah berkenaan bukan pertama kali. Actually diorang lepas daripada Ibrahim, kemudian Ishak, Yaqub kan. Yaqub alaihissalam anak dia 12 orang. Kan kalau kita baca kisah surah Yusuf, Yaqub dengan anak-anak dia pindah ke Mesir. Kan lepas daripada diorang buang Yusuf dalam telaga, orang dari Mesir ambil, bawa pergi Mesir, jual dekat Mesir. Menteri Mesir ambil sebagai anak angkat. Lepas tu jadi berlaku kisah yang sampai dia jadi menteri. Okey. So lepas tu kan kemarau 7 tahun.
7 tahun yang berlaku yang raja tu mimpi dan Yusuf AS bagi tahu dia takbir. Ketika dia takbir untuk pengagihan makanan, kebetulan ketika tu Jerusalem ataupun Quds ataupun Palestin berada bawah jajahan Mesir. Sebab tu orang keluarga Yusuf daripada sana datang ambil provision, bekalan makanan daripada Yusuf. Lepas tu last sekali, kan lepas tu Yusuf AS ajak semua sekali tinggal kat Mesir. So, orang pindah Mesir, tinggalkan dah. Diorang already migrate. Cuma lepas daripada Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, keluar Musa AS, diorang dibawa keluar balik untuk patah balik ke tempat asal mereka, iaitu di Yerusalem. Itu promise land. Itu pun kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, diorang bukannya terus dapat. Maka Allah Ta'ala haramkan mereka 40 tahun, 40 years. Because when, kalau kita lihat dalam ayat 20 sampai 25, surah Al-Ma'idah, ketika Musa ajak mereka masuk dalam Palestin, dalam bandar Quds, diorang tak nak. Diorang kata sampai ayat ke-24, dia kata, pergilah engkau dengan Tuhan kau pergi perang, kami tunggu sini. So, ketika itu Musa angkat tangan, doa kepada Allah Ta'ala, pisahkan di antara dia dengan kaum dia. So, Musa AS mati, kalau ikut dalam Sahih Muslim, Nabi kata, satu jarak balingan batu daripada Quds, from that city. So, Musa here, dia punya keluarga kaum dia, Allah Ta'ala campakkan dekat padang pasir, dekat Sinai. Between Afrika and Arabs, ada satu macam segitiga tu kan. Kat situ, diorang sesat 40 tahun kat situ. For 40 years. Until berlaku kisah ayat 246 Al-Baqarah sampai 252 berkenaan dengan tajuk mereka diajak masuk balik dengan kisah Talut. Kan Talut. David dan Goliath. Kisah tu berlaku. Barulah diorang boleh masuk balik ke dalam bandar Quds. It's actually dia menumpang situ dan tempat tadi aman untuk mereka. Dan Allah Ta'ala said about kataballahu lakum, bukan maksud dia Allah Ta'ala janjikan tanah tu mesti jadi milik mereka. Yang Allah Ta'ala wajibkan mereka untuk pindah ke situ. That's why bila dia orang tak nak pindah, Allah Ta'ala murka pada mereka. Sebab tu Musa doa kepada Allah Ta'ala. Actually last thing lah, Musa paling marah. So dia orang terusir dari situ. Kemudian, bila dah masuk, dan terusir pula kali kedua. Kali kedua ketika mana zaman Raja Raja Rom. Dia dua kali. Nebuchadnezzar. Dia actually pada tahun 586 Masihi sampai 537. Dia merintah, dia take over bandar Quds, dia pindahkan all the Jew to Iraq. No Jew is there anymore. Tak ada orang Yahudi dah tinggal kat bandar berkenaan. Lepas tu bila Raja Parsi datang, lepas tu izinkan balik mereka pindah semula. Then after that they do it again. Tahun 67 masih tahun pemerintahan Rom, ketiga mana lepas tahun 66 ke 70 Masihi. Diorang buat riot. First time Titus, the emperor of Rome, bakar bandar, asal marah dengan dia. Diorang buat kacau. Second time, Raja Hadrianus, yang ini 132 Masihi, diorang kena buang terus. Sebab tu bila kita faham, bila para sahabat Nabi take over bandar Quds, Palestin, the Jew is not there. Umar ketika kunci daripada patriarch of Orthodox punya Kristian dekat situ, daripada Kristian, bukan daripada Yahudi. The Jew is not there. Even ketika Umar masuk bandar tu, janji diambil oleh ketua padri tu, jangan bagi seorang Yahudi pun tinggal bandar tu. So there's no Jew there since 132 AD. Anno Domini. Mana dah lama tak ada. Sebab tu bila when you say, apa pasal diorang datang naik boat daripada Europe? Because diorang dah disperse. Dia halau keluar.